Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 3 Ogos 2020 bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM2 juta kepada Pertubuhan Peladang Kawasan PPK bagi mempercepatkan pembangunan agrotani di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tarat. Berucap di Majlis Taklimat Pembangunan Tanah dan Agrotani bagi kawasan Dun Tarat di Siburan pada Ahad, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata kawasan Dun Tarat berpotensi besar untuk industri pertanian, penternakan, agrotani dan pengeluaran produk makanan dengan menggunakan teknologi dan kaedah baru seperti fertigasi dan Internet of Things (IoT). Sehubungan itu, sebanyak RM265 juta telah diperuntukkan melalui Agriculture Facilitation Fund (AFF) untuk membantu petani dan penternak dalam menghasilkan industri makanan di Sarawak. Yang berhormat Ketua Menteri telah memberi peruntukan kepada kita dan kerjaan GPS lah yang hanya GPS dapat tentukan kemakmuran, perpaduan dan kesenangan rakyat Indonesia. Begitu juga bagi program-program pembangunan infrastruktur, pembangunan elektrisiti, air, api dan sebagainya. Semua adalah untuk rakyat dan sudah ada dilulus dan sekarang sedang berjalan. Mengulas lanjut, konsep Anchor Company juga telah diperkenalkan untuk membantu memasarkan dan menjual produk-produk berasaskan makanan dari negeri ini ke luar negara. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA akan melaksanakan projek pembangunan bagi membina kemudahan pelancongan di Kampung Patarikan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pada masa ini kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih jalan di kawasan Merapok sedang dalam pelaksanaan dan jalan tersebut akan disambung terus ke Kampung Patarikan di bawah NRDA dengan peruntukan RM2.3 juta. Di bawah NRDA, kita juga merancang untuk membuat pelancongan tourism facilities bagi Kampung Patarikan atau di sungai di sungai. Indah jauh daripada Patarikan Dewan atau sungai itu. Ya, matang. Jadi statusnya macam mana? Baik. Bila di tender ni selewat-lewatnya dalam ujung bulan Ogos inilah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan daging korban sempena Aidiladha di Masjid Syaidatul Ehsan, Kampung Patarikan, Merapok, Lawas pada Sabtu. Ujarnya lagi, kemudahan pelancongan ini akan mempunyai pusat informasi, jeti, kios dan lain-lain dalam anggaran RM3.4 juta. Dalam pada itu, tambah beliau, Kerajaan Sarawak juga merancang membuat skim pembesaran kampung di sini dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bermula pada tahun depan. Dalam majlis yang sama, Dato' Amar Awang Tengah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari berkata kawasan Merapok akan ditingkatkan kapasiti loji air dari 0.2 liter air sehari MLD kepada 2 MLD bagi menampung bekalan air seluruh kawasan tersebut. Sebelum kita nak melaksanakan projek besar, kita sambung terus daripada regional water supply kita ni, daripada terusan itu akan ada pipe besar yang berangi. Jadi kita tambah kapasiti loji air itu supaya ianya mampu untuk membekalkan air bagi kawasan di Merapok ini, termasuk di Ulu Merapok itu. Kerja-kerja pemasang pipe sudah berjalan. Loji air yang baru ini akan ditingkatkan kapasitinya menjadi 2 MLD daripada 0.2 kepada 2 MLD. Dan insya-Allah kalau ini sudah dapat siap, ianya akan dapat mencukupi untuk menampung bekalan air untuk seluruh bahagian Merapok ini. Berikutnya,
Bermula 1 Ogos hingga 14 Ogos, semua penumpang yang tiba di Miri iaitu dari Semenanjung Malaysia, Labuan dan Sabah perlu menjalani kuarantin dan ujian swab pada hari kedua. Menurut Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Miri pada Ahad, pihaknya telah pun bersedia sepenuhnya untuk melakukan perkara tersebut. Stadium Bandaraya Miri telah dipilih sebagai one-stop swab center memandangkan fasiliti kesihatan sedia ada tidak mampu menampung jumlah kemasukan secara harian yang dijangka 200 hingga 300 orang atau lebih kurang 4,000 orang seminggu. Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan Bahagian Miri Dr. P. Ravi Warman menjelaskan pemilihan stadium bandaraya ini adalah bertepatan bagi menampung keperluan melakukan swab pada hari kedua yang membabitkan jumlah kemasukan yang agak ramai. Berikut pula mengenai kembara ibadah kurban yang dilakukan oleh Pusat Hikmat N5 Demak Laut bersama beberapa pertubuhan bukan kerajaan di kawasan Dun Demak Laut. Menurut Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni selepas menyerahkan daging korban pada Sabtu, ini merupakan penganjuran kali ke-10 dengan kerjasama beberapa NGO di peringkat kampung secara gotong royong. Sebanyak 12 ekor lembu yang telah diagihkan kepada beberapa buah kampung dan selebihnya diagihkan oleh Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Turut menyertai kembara tersebut adalah Kelab Pacuan 4 Roda Dun Demak Laut yang terdiri daripada belia dan pemuda kawasan Dun Demak Laut. Kembara ibadah kurban Dun Demak Laut pada tahun ini telah melibatkan 12 lokasi seperti yang tertera. Sekian edisi petang bersama saya Alfairez Jemurin dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.